Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kursus EPPM 3043 Pengurusan Perubahan dan Inovasi akan membentangkan tentang projek kumpulan kami berkenaan inovasi perkhidmatan penghantaran barang oleh Pasaraya Econsave. Kami ialah kumpulan 11 dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Firza Hanim, Fatin Aqilah, Zalina, Umairah, Akmal Dahlia, Syamimi dan Nobazlin Husna. Yang pertama adalah penyataan masalah bagi laporan ini. Inovasi yang dilakukan ini adalah untuk menyelesaikan masalah berkenaan keperluan pelanggan bagi mendapatkan barangan dengan lebih mudah daripada Econsave. Hal ini kerana kebanyakan pelanggan pada ketika ini lebih mula terbiasa menggunakan perkhidmatan penghantar barang secara tulus ke rumah masing-masing, sama ada untuk mendapatkan barangan keperluan makanan ataupun lain-lain barangan seperti barangan harian. Perkhidmatan penghantaran barang sangat penting pada ketika ini bagi menyelesaikan masalah pengguna untuk mendapatkan barangan seperti masalah kekangan masa kerana bekerja, masalah kesesakan lalu lintas yang berlaku dalam perjalanan ke pasaraya dan masalah kekurangan parking yang sering berlaku di pasaraya khususnya pada waktu hujung minggu. Sebelum ini, Econsave tidak mempunyai perkhidmatan penghantaran barangan di bawah syarikat sendiri yang menggunakan aplikasi yang tertentu menyebabkan pengguna terpaksa mengambil rider penghantaran lain seperti GrabFood, Panda dan Personal Rider untuk mendapatkan barangan keperluan. Oleh itu, dengan adanya inovasi berkenaan perkhidmatan penghantaran yang dijalankan oleh Econsave sendiri dijangka akan mengurangkan masalah kekurangan perkhidmatan penghantaran kepada pengguna. Inovasi merupakan elemen yang sangat penting bagi menjamin kemajuan dan perubahan terhadap negara. Dalam melaksanakan inovasi terhadap Econsave ini, bentuk inovasi yang dijalankan lebih kepada penambahbaikan terhadap yang sedia ada iaitu inovasi tambahan yang dipanggil incremental innovation yang berkaitan dengan penambahbaikan dari segi perkhidmatan penghantaran barang. Tambahan pula, Econsave terkenal dengan nilai harga barangan yang lebih rendah dan mesra pengguna berbanding pasaraya lain. Hal ini mewujudkan peluang yang besar kepada Econsave untuk melakukan inovasi terhadap perkhidmatan penghantaran barangan untuk menarik lebih ramai pelanggan. Seterusnya adalah jenis inovasi. Inovasi bagi aplikasi perkhidmatan penghantaran barang pasaraya Econsave ini adalah jenis inovasi tambahan atau lebih dikenali sebagai incremental innovation. Inovasi tambahan bermaksud penambahbaikan atau ubah suai kecil yang dibuat terhadap produk atau servis yang sedia ada. Dengan kewujudan aplikasi yang sedia ada sekarang seperti Grab atau Foodpanda, pihak Econsave boleh mereka bentuk atau mengubah suai ciri aplikasi supaya lebih mesra pengguna berbanding aplikasi yang lain. Antara strategi yang boleh Econsave menitik beratkan adalah syarikat ini perlu membuat penambahbaikan kecil terhadap aplikasi yang sedia ada dengan menilai dan mengenal pasti daripada maklum balas pelanggan dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Apabila syarikat Econsave memperhalusi ciri untuk memenuhi jangkaan pelanggan, strategi yang berisiko rendah ini dapat membantu mereka menjimatkan wang dan mengembangkan perniagaan mereka dari segi produk dan perkhidmatan. Justru itu, inovasi tambahan ini dapat memberi tumpuan lebih terhadap perkhidmatan produktiviti dan prestasi Econsave serta kecekapan dan pengalaman pengguna produk dan perkhidmatan. Tambahan pula, apabila pihak syarikat Econsave memilih jenis inovasi tambahan ini, secara tidak langsung ia dapat menjimatkan kos serta dapat membezakan syarikat ini daripada pesaing-pesaing yang lain. Antara kelebihan utama inovasi tambahan ini adalah ia dapat mengurangkan risiko syarikat. Kadar kegagalan inovasi adalah tinggi, terutamanya dalam pasaran ekonomi yang berubah dengan pantas pada masa kini. Walau bagaimanapun, dengan memilih inovasi tambahan bagi aplikasi penghantaran barang Econsave, perubahan kecil dan berterusan terhadap aplikasi tersebut mampu mengelakkan daripada syarikat Econsave mengalami risiko atau kerugian yang besar. Selain itu, kos bagi inovasi tambahan ini adalah jauh lebih rendah berbanding inovasi radikal. Strategi bagi inovasi tambahan ini tidak akan merugikan syarikat kerana ia menawarkan tahap kemampuan yang membolehkan pihak Econsave membuat peningkatan kecil tanpa memperuntukkan sejumlah kos yang besar. Seterusnya saya akan membentangkan bagi bahagian jangkaan kos. Terdapat 4 elemen utama yang diambil berat dalam membuat perkhidmatan penghantaran. Jangkaan kos ini merupakan anggaran modal yang diperlukan bagi sebuah cawangan Econsave. Yang pertama ialah kos operasi kenderaan. Econsave menganggarkan 5 buah unit motosikal di mana satu unit berharga RM4,035. Jas bahan api pula dianggar sebanyak RM1,500 dan insurans kenderaan sebanyak RM750. Jumlah bagi kos operasi kenderaan ialah RM22,425. Yang kedua ialah kos buruh. Econsave meletakkan bayaran kepada rider penghantaran sebanyak RM6 bagi satu order dan akan mendapat 3 order dalam 1 jam. Rider penghantaran boleh mendapat komisen sebanyak RM540 jika bekerja selama 30 jam seminggu. Yang ketiga ialah lesen. Untuk memudahkan perkhidmatan penghantaran ini, syarikat wajib mengambil lesen. Di Malaysia terdapat 2 jenis lesen yang perlu dipohon iaitu Universal Service License iaitu sah untuk 20 tahun dan Non-Universal Service License iaitu sah untuk 3 tahun. Seterusnya ialah harga penghantaran. Econsave menetapkan harga penghantaran mengikut jarak penghantaran antara Econsave dengan rumah pelanggan. Perkhidmatan penghantaran hanya dilakukan bagi pembelian minima RM15 atau lebih. Waktu penghantaran ialah setiap hari bermula pada 9 pagi hingga 9 malam. Kaedah pembayaran pula, Econsave menerima bayaran atas talian, tunai, iaitu COD dan kad kredit dan debit. Bagi sasaran pasaran, responden kami terdiri daripada jantina lelaki dan perempuan. Jantina lelaki yang terlibat adalah seramai 3 orang iaitu 15% dan perempuan 17 orang iaitu 85%. Melalui rekod ini, majoriti perempuan lebih gemar berbelanja menggunakan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah.
Seterusnya, umur. Kekerapan responden yang berumur 18 hingga 20 tahun adalah seramai 3 orang bersamaan 15%, dan kekerapan responden berumur 21 hingga 25 tahun adalah 17 orang bersamaan 85%. Berdasarkan catatan ini, golongan remaja adalah golongan yang gemar membeli barang atas talian. Seterusnya, untuk sasaran pasaran dari segi pendapatan bulanan tertumpu kepada pelanggan yang mempunyai pendapatan bulanan RM1000 ke bawah, iaitu sebanyak 80% daripada 16 orang responden. Dari segi pekerjaan pula, sasaran pasaran akan tertumpu kepada pelajar yang mewakili 75%, iaitu sebanyak 15 orang responden, memandangkan lebih ramai pelajar dan remaja menggemari untuk menggunakan perkhidmatan ini. Beralih pula kepada persepsi pelanggan sama ada mereka pernah menggunakan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah atau pejabat. 20 orang responden itu bersamaan 100% bersetuju bahawa mereka pernah menggunakan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah dan pejabat. Ini menunjukkan bahawa jumlah penggunaan dan permintaan terhadap penggunaan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah dan pejabat digunakan oleh majoriti masyarakat. Seterusnya, jumlah penggunaan perkhidmatan barang ke rumah secara bulanan. Majoriti responden membuat pembelian hingga 1 hingga 2 kali dalam sebulan, iaitu seramai 14 orang bersamaan 70%. Bagi responden yang menggunakan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah sebanyak 3 hingga 5 kali, iaitu seramai 6 orang bersamaan 30%. Hal ini mungkin berlaku disebabkan responden kurang berpendapatan. Responden yang seperti ini jarang membeli barangan dalam talian berkali-kali, oleh itu hal ini boleh disimpulkan bahawa pendapatan seseorang berhubung kait dengan jumlah pembelian. Persepsi pelanggan seterusnya yang diukur oleh kami dalam kajian ini ialah jenis barang dipesan oleh responden dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran ke rumah. Bilangan responden yang membeli produk kosmetik dan makanan ringan adalah sama. Ini menunjukkan berlaku keseimbangan bilangan responden dalam pembelian barangan tersebut. Hal ini demikian kerana produk kosmetik bukan hanya dijual di dalam talian, malah terdapat juga di kedai-kedai atau butik. Selain itu, majoriti responden membeli pakaian dengan peratusan 35%, peralatan elektronik dan bahan masakan mencatatkan bilangan responden seramai 15 orang, iaitu 15%. Produk yang kurang dibeli oleh responden dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran barang adalah produk kesihatan, kelengkapan rumah dan semua di atas, iaitu masing-masing mencatatkan seramai seorang responden dan 5%. Persepsi pelanggan yang terakhir dilihat ialah faktor utama penggunaan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah. Faktor-faktornya adalah menjimatkan kos dan masa pembelian, memudahkan proses pembelian, jarak pasaraya atau kedai yang jauh dari rumah, ruangan letak kereta terhad, kesesakan lalu lintas dan bimbang berjangkit dengan penyakit berjangkit. Berdasarkan jadual, majoriti 15 orang responden bersetuju bahawa penggunaan perkhidmatan barang mampu memudahkan proses pembelian, dan faktor yang paling sedikit dipilih oleh responden ialah ruangan tempat letak kereta yang terhad sebagai sebab utama penggunaan perkhidmatan barang ke rumah. Seterusnya kita pergi ke bahagian strategi promosi. Seramai 55% iaitu 11 orang responden bersetuju untuk menggunakan aplikasi dan perkhidmatan penghantaran barang apabila telah dibina oleh Pasaraya Ekonsif. Seterusnya, bagi caj penghantaran perkhidmatan oleh Pasaraya Ekonsif, majoriti 65% orang responden bersetuju untuk caj tersebut dikira mengikut jarak penghantaran dari Pasaraya ke rumah atau pejabat pelanggan. Bagi jenis promosi yang pelanggan lebih berminat bagi penggunaan perkhidmatan ini antaranya adalah dari segi potongan harga caj perkhidmatan dan barang mengikut peratusan barang yang dibeli, yang mana masing-masing memegang peratusan sebanyak 40%. Bagi cadangan penetapan RM15 sebagai harga pembelian minima, sebanyak 75% iaitu 15 orang responden bersetuju dengan cadangan ini. Selain itu, seramai 40% pelanggan mempertimbangkan bagi pengahadan jumlah pembelian kategori untuk setiap barang dan 40% yang lainnya tidak bersetuju dengan cadangan ini. Oleh yang demikian, strategi ini mungkin akan ditolak bagi mencapai kepuasan penuh pelanggan dan pengguna akhir perkhidmatan ini. Akhir sekali adalah dari segi penyebaran iklan melalui media sosial. Ekonsif boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kesemua platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok untuk penyebaran periklanan dan promosi memandangkan kebanyakan pelanggan aktif pada setiap aplikasi tersebut. Seterusnya, strategi pelindungan harta intelek yang digunakan adalah cap dagangan, iaitu hak eksklusif yang diberikan kepada perniagaan dalam bentuk logo, nama dan sebagainya bagi membezakan perkhidmatan dengan perniagaan yang lain. Sebagai contoh, tanda perniagaan eksklusif dijadikan sebagai alat periklanan untuk membuat pemasaran bagi memberitahu orang ramai bahawa eksklusif menyediakan perkhidmatan penghantaran barang ke rumah. Selain itu, cap dagangan dari segi logo menunjukkan itu hak milik eksklusif sahaja dan perlu didaftarkan di laman web MyEpo. Tempoh pelindungan hak ini adalah selama 10 tahun. Terdapat 5 kepentingan pelindungan harta intelek, iaitu pemilik yang telah berdaftar perniagaannya akan mendapat sijil sebagai bukti. Harta intelek juga membantu membuka peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Ia juga meningkatkan kemajuan inovasi dan pembangunan ekonomi negara serta pembangunan modal intelektual. Seterusnya kita masuk kepada bahagian penambahbaikan yang akan dilaksanakan oleh perkhidmatan penghantaran barang ini. Dari segi pemasaran, kami akan menawarkan pelbagai voucher seperti voucher penggunaan kali pertama, voucher penghantaran percuma dan voucher pengurangan harga produk pada tarikh-tarikh tertentu. Seterusnya, aplikasi dari Ekonsif ini juga akan bekerjasama dengan aplikasi Shopback bagi membolehkan pembeli menerima peratusan kecil daripada pembelian yang telah dilakukan oleh mereka bagi menarik minat mereka untuk melakukan pembelian ulangan pada masa hadapan. Selain itu, kami juga menyediakan khidmat pelanggan 24 jam bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pelanggan kami. Apabila berlaku sebarang masalah seperti kelewatan penghantaran, kerosakan
barangan yang dihantar dan pembatalan pesanan saat akhir, pengguna boleh berhubung dengan pegawai khidmat pelanggan melalui kotak sembang yang disediakan di dalam aplikasi tersebut. Selain itu, bagi mengawal isu keselamatan terutamanya isu yang melibatkan kewangan, kami telah memberi pilihan kepada para pengguna untuk melakukan pembayaran sama ada menggunakan perbankan atas talian, e-dompet atau melakukan pembayaran secara tunai apabila barang sampai di hadapan rumah mereka. Kami juga akan menggunakan sistem PayPal dalam aplikasi ini bagi memastikan wang dapat dipindahkan dan diterima oleh pelanggan dan pihak kami dengan selamat.